noun. Ya, collective noun. Kolektif, kejap Okey. Okay, collective noun, kalau dalam bahasa Melayu dia, kita panggil penjodoh bilangan. Ya. Kalau dalam bahasa Melayu dia, kita panggil penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan untuk apa? Untuk kata nama itulah ya, untuk noun itu. Jadi, sesetengah noun ada dia punya penjodoh bilangan yang sendiri. Ya, jadi sebenarnya dia ada banyak jenis lah ya collective noun ini. Ini cuma contoh dan sebenarnya uh, cikgu pun masih lagi ada banyak penjodoh bilangan bahasa Inggeris yang cikgu pun tidak tahu lagi. Ya, masih ada banyak dan dia berbeza-beza. Ya, dia berbeza-beza. Ya, contohnya actors ya, pelakon. Kalau dalam bahasa Inggeris, sekumpulan pelakon kita panggil a company of actors. A company of actors. Ya, satu sekumpulan pelakon. Kemudian angels iaitu malaikat ataupun bidadari, dia dikenali sebagai a host of angels. Jadi dia ada banyak, dia berbeza-beza ya uh, mengikut noun itu sendiri. Sama juga macam bahasa Melayu kan. Ya, dia berbeza-beza mengikut yang sendiri. Jadi dekat sini dia ada, kita tengok ada banyak kan, a host of angels, a gang of laborers. Laborers ini pekerja lah ya. Laborers ini mari kita pekerja buruh ya. Laborers ini maksudnya pekerja buruh. Actors ini maksudnya pelakon. Dan dia sebenarnya ada banyak lah. Memang ada banyak. Ya, a bevy of girls or ladies or beauties. Kalau wanita-wanita, ya, girls ataupun ladies ataupun beauties, kita panggil a bevy. Jadi ada banyak. Kalau kamu perasan ada banyak. Cikgu pasti ada banyak perkataan yang student tak pernah jumpa. Ya, contohnya macam a posse of policemen. Kalau kita panggil satu kumpulan pegawai polis, kita cakap apa? Kita tak kata a group of policemen, kita kata a posse of policemen. Dan kan ada banyak kan? A crew of sailors, a choir of singers, a team of players, a staff of teachers, a circle of friends, a band of magicians, a haggle of vendors, a monastery of monks, a convent of nuns, a shush of librarians. Dia dia punya collective noun ini dia ada banyak. Okay, apa kata kita cikgu bagi tahu kamu apa maksud kepada jawapan-jawapan ini. Ya, kalau macam tadi dekat atas tu dia tulis kan a staff of teachers. Satu satu kumpulan guru dikenali sebagai a staff of teachers. A staff of teachers. Ya, penjodoh bilangan untuk teachers ialah staff. Kemudian nombor dua, a herd of sheep. A herd of sheep. Yeah, a herd of sheep. And then a class of students. A class of students.
Kemudian a group of people. A group of people. Ini semua ialah penjodoh-penjodoh bilangan untuk kata nama yang berbeza ya. Kalau kamu perasan yang ada dekat belah sini semuanya ialah kata nama ya. Ini semua ini semua ini kata nama. Ya, semua yang bahagian sini kata nama dan yang dalam ini nanti ialah dia punya penjodoh-penjodoh bilangan dia. Ya, cikgu pasti pelajar dah belajar dah tentang penjodoh bilangan ya dalam kelas bahasa Melayu. Jadi yang ini ialah penjodoh bilangan untuk bahasa Inggeris. Ya. And then executives, a board of executives. A committee. Tu kerja tu. COMMITTEE. A committee of members. Ya, a committee of members. Kalau ada soalan boleh angkat tangan ya. A committee of members. Yang ini cikgu pun baru tahu. A damning of jurors. Jurors ni dalam bahasa Melayu dia bermaksud para juri. Ya, bermaksud juri lah, juri. Juri ni kalau dekat dalam mahkamah, juri ni akan mendengar kamu punya kes. Ya, kalau dekat dalam mahkamah tu juri ni akan mendengar kamu punya kes, kemudian dia akan menolong hakim itu untuk tentukan kamu innocent ataupun guilty ya. Dia akan menentukan sama ada kamu ini bersalah ataupun tidak. Ya. And then a fleet of ships. Satu kumpulan kapal laut, ya, ships, kapal laut, dikenali sebagai a fleet of ships. Kamu boleh salinlah jawapan-jawapan yang cikgu buat ni ya. A bouquet. A bouquet of flowers. A bouquet of flowers. An audience of spectators. An audience of spectators. People ni dah ada dah kat atas ni kan? Tadi kan? Itulah. A group. Yang ini sepatutnya N ya. Ini sepatutnya N. Sebab kalau untuk stamps dia ialah an album. Ya, an album of stamps. An orchestra of musicians. An orchestra of musicians.
a team of players. Kalau workers pun a team juga. A team of workers. And then a crew of sailors. And then a crew of sailors. Alright. Jadi sebenarnya ini cuma contoh sahaja. Ya, sebenarnya ini ialah contoh sahaja untuk penjodoh-penjodoh bilangan banyak-banyak kata nama dekat dalam bahasa Inggeris. Ya, cuma contoh sahaja. Jadi macam mana kamu nak tahu lagi, kamu kena banyak membaca lah ya. Kamu kena banyak membaca lah. Okey, cikgu bagi masa ya 2 minit untuk salin jawapan ni ya. Kemudian kita akan sambung. Alright. Kemudian okey. Untuk exercise tu dia minta kita underline the correct answer ya. Underline maksudnya bariskanlah. Alright, tengok number 1. And blank of soldiers marched to the camp. Okey, cara untuk kamu jawab soalan macam ini ya, pertama sekali kamu tengok dia punya noun terlebih dahulu ya. Contohnya noun dia ialah soldiers. Noun dia ialah soldiers. Maka apakah penjodoh bilangan yang sesuai untuk soldiers? Ya, jawapan dia ialah army. Ya. Jawapan dia ialah army. Betul atau salah jawapan cikgu? Salah sebab cikgu bulat. Ya, cikgu bulat. Sepatutnya buat apa? Garis. Ya, dia ada tulis kat sini kan. Underline the correct answer. Cikgu dah sebut dah tadi ya, bariskan jawapan yang betul. Jadi kalau jawapan kamu betul tapi kamu jawab macam cikgu, bulatkan juga, maka cikgu bila cikgu nak beritahu jawapan, cikgu terpaksa kata jawapan kamu salah sebab kamu tak ikut arahan ya. Jadi ingat, kena hati-hati ya bila kamu menjawab soalan nanti, pastikan kamu baca arahan tu betul-betul, kamu fahami arahan tu betul-betul. Kalau pelajar yang dah biasa masuk kelas cikgu tu, dia tahulah cikgu suka buat benda-benda macam ni. Nak tengok dia beri perhatian ke tidak. Okey. Ada tak pelajar yang nak jawab nombor 2? Ya, Zarfan. Okey, first kali Zarfan, apa dia punya noun dia? Wolf. Wolves. Apa maksud wolves? Serigala. Serigala. Okay, very good. Apa penjodoh bilangan untuk serigala? Apa dia? A pack. Ya, a pack.
Okay, very good. Jadi sekumpulan serigala ya. A group of wolves kalau dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai a pack. Ya, a pack of wolves. Okay, very good. Okay. Ada tak yang dah jawab? Cuba jawab nombor 3. Kalau kamu tak pasti kan, kamu boleh cuba cari dekat dalam Google dia macam ni. Kamu tulis macam ni kejap. Kamu boleh tulis macam tu dalam Google yang cikgu hantar dalam mesej itu kan. Jadi contohnya kalau macam dekat dalam ni, kalau soalan nombor 3, dia punya noun dia ialah tools. Maka dekat Google nanti kamu boleh cari collective noun for tools. Kalau ada pelajar yang jumpa, boleh cuba angkat tangan, cuba jawab. Ada tak? Ya, sebab memang dia punya penjodoh bilangan dia sangat-sangat banyak. Ya, memang sangat-sangat banyak. Jadi, okay, Nurul Afikah. Set. A set. Ya, set ialah jawapan dia. Jawapan dia ialah set. Okay, kemudian nombor 4, ada tak yang nak cuba? First kali bagi tahu cikgu dia punya noun dia, kemudian bagi tahu cikgu dia punya collective noun dia. Okay, Siti Hazwani. Mice. Okay, first kali dia punya noun dia ialah mice. Kan? Okay. Bila kamu jawab soalan, cuba biasakan diri jawab dengan penuh. Contohnya, noun dia ialah mice. Ya? Jangan kata mice saja. Memanglah kita dekat dalam kelas ni faham. Tapi nanti kalau ada orang nak tengok video tu ke kan, dia mungkin tidak faham. Okey, jadi apakah penjodoh bilangan untuk mice? Nest. A nest of mice. Okay, ya. Jadi a nest of mice. Okay, very good. Boleh jawab banyak kali ke? Kalau dah nampak macam tak ada orang nak jawab, kamu bolehlah jawab lagi sekali. Tapi cikgu sukalah kalau kalau orang baru jawab tu, cikgu suka lagi lah. Okay, ada tak yang nak jawab nombor 5? Kejap Zarfan, kita tengok ada orang lain tak nak jawab? Ada tak? Tak ada. Okay, Zarfan, apa dia punya noun dia dulu? Dancers. Dancers, ya, dancers. Okay, dan dia punya noun, dia punya collective noun dia ialah Group. troop, ya. A troop. Dancers ni of course lah maksudnya penari. Ya, dancers, penari. Apakah collective noun untuk sekumpulan penari? A troop of dancers.
Tak apa, tak apa. Kalau kamu terpaksa keluar awal pun nanti kamu boleh tengok dia punya video dia, don't worry. Okey, nombor 6. Nombor 6 tadi jawapan dia dah kat atas, dah ada dah kat atas kan. Dia punya noun dia ialah teachers dan dia punya collective noun dia ialah a staff of teachers. And then sama juga flowers. And then dia punya collective noun dia ialah Boku. bouquet. Bouquet. Cara sebut dia ialah bouquet. A bouquet of flowers. Kemudian nombor 8 dia punya noun dia ialah bread. Ada tak orang tahu apa dia punya collective noun dia untuk bread? Roti. Ada tak? Zarfan lagi. Bar. A bar, salah ya. Kalau a bar tu biasanya untuk benda lain. Maizura Muhammad. A loaf. A loaf. Yeah, a loaf of bread. A loaf of bread. Okay. Kasim gave his sick grandmother a of grapes. Okay, ni dia punya noun dia ialah grapes, iaitu buah anggur. Dia punya collective noun dia ialah ada tak yang tahu? Dia ialah a bunch of grapes. A bunch. A bunch of grapes. And then untuk cows, a herd of cows. Untuk stairs ini maksudnya tangga lah ya. Tangga. Kalau untuk stairs, a flight of stairs. A flight of stairs. And then next, furniture. Dan dia punya collective noun dia ialah a suite. A suite. Ni cara sebut dia suite. Kalau cara sebut yang tak ada E ialah suit. Kalau yang tak ada E, cara sebut dia ialah suite. Kalau yang ada E, cara sebut dia ialah suite. A suite of furniture. Maksudnya perabot. Kemudian, dogs. Kalau dogs, dia sama dengan wolf lah. A pack. Pack. Ya. Dia sama dengan wolf tadi. A pack. And then, Miss Tan has a blank of. Dia tertinggal off kat sini. Sepatutnya ada off. Books. Dan jawapannya ialah a stack of books. A stack of books. Kalau musicians, a band of musicians. And then nombor 16, whales. Ikan paus. Maizura. A school of wheels.
Sebenarnya soalan ini salah ya. Memanglah biasanya untuk ikan kita panggil schools. Kan? A school of fish untuk ikan. Tetapi whales dia bukannya ikan. Whales ialah mamalia, ya. Untuk pelajar yang tidak tahu, sebenarnya yang kita panggil ikan paus tu dia bukannya ikan, dia ialah mamalia, ya. Kalau macam ikan, dia ada telur. Tapi ikan paus dia lahirkan anak, dia macam seperti mamalia lah, macam manusia, ya, macam kucing, dia lahir dah hidup dah. Jadi jawapan untuk nombor 16 sebenarnya jawapan dia ialah pod. Ya, jawapan dia yang betul ialah pod. Bukannya school, bukannya flock, bukannya swarm. Nombor 16 jawapan dia ialah pod. A pod of whales. Jadi kalau kamu tak pasti kenapa ikan paus bukannya ikan, nanti waktu sains nanti kamu boleh tanya cikgu sains kamu. Ya. Boleh kata Cikgu Rahman kata ikan paus bukan ikan. Kenapa? Nanti dia jawab. Okey. Seterusnya, my father bought a blank of pearls. Pearls maksudnya mutiara, ya. Pearls, mutiara. A string of pearls. Ya, a string of pearls. Kemudian nombor 18, hockey players. Hockey players, the team. Yeah, the team of hockey players. Nombor 19, dia punya noun dia ialah rubbish. Dan dia punya collective noun dia ialah there is a heap of rubbish. There is a heap of rubbish. Nombor 20, please show me your blank of stamps. Tadi kita jawab dah untuk stamps kan? Ya, jawapan dia sebenarnya ialah an album. Jadi masih lagi tak ada dekat sini, ya. Album. Nombor 21, last night I saw a blank of stars. Kali ini stars, bintang. Apa nama sekumpulan bintang? Ya, Maizura. A cluster. A cluster, ya. A cluster. Okay, very good. And then nombor 22 dia punya noun dia ialah islands. Ada tak yang tahu? Islands, pulau. Apakah nama sekumpulan pulau? Jawapan dia ialah group. Ya, a group of islands. Dia ada lagi satu sebenarnya, tapi yang lagi satu ni kita jarang dengar. Ya, ada lagi satu. Archipelago. Yang ini pun kita boleh pakai juga, ya. Archipelago. Jadi dia ada dua. Group pun boleh, archipelago pun boleh. The money is in that blank of drawers. Okay, kali ni dia punya noun dia ialah drawers, iaitu laci. Ya, Nurul Afiqah. Chairs. Chest. Chest. Chest of drawers. Sekumpulan laci dikenali sebagai a chest of drawers. Okay, very good.
I saw a troop, herd or group of monkeys in the zoo. Ya, Aira. Iya, perasan. Group. Dia punya jawapan dia ialah a troop of monkeys. Ya, a troop of monkeys. And then finally cows kita dah jawab dah tadi kan. Ya, dah jawab dah tadi. Cows ialah a herd of cows. Alright. Tadi dia dah tulis sheep tau. Sheep bukannya fruit. Okay, betul lah. Alright. Jadi, macam yang kamu boleh tengok, collective noun ni sebenarnya dia ada sangat-sangat banyak. Sebab noun itu pun sangat banyak kan, banyak sungguh benda dalam dunia ni dan setiap satu ada nama masing-masing. Diorang masing-masing ada collective noun sendiri. Jadi, macam mana kamu nak tahu yang mana satu collective noun untuk yang mana satu? Tak ada cara lain lah. Kamu kena banyak membaca. Ya, apabila kamu banyak membaca dan banyak mendengar bahasa Inggeris, maka kamu akan tahu, kamu akan belajarlah ya, apakah collective noun yang betul. Okey. Jadi itu dah habis dah topik untuk collective noun. Sebelum cikgu sambung ke yang seterusnya, ada soalan tak? Ada tak yang ada soalan? Tolong angkat tangan kalau ada soalan. Ada. Zulkhairi, situ bukan tempat kamu tulis komen Zulkhairi. Situ tempat Q&A tu maksudnya question and answer. Ya, dekat situ kalau kamu nak tulis soalan, kemudian cikgu boleh tulis jawapan dia dekat situ. Kalau kamu nak tulis message, tulis dekat in-call messages tu je. Boleh ya? Alright, kalau tiada soalan, cikgu pergi ke tajuk yang seterusnya. Okey, tajuk yang seterusnya ni agak kompleks jugalah ya sebenarnya. Dia agak susah jugalah. Kemudian, tetapi untuk yang mula-mula ni kita akan buat yang paling simple sekali ya, yang paling senang sekali iaitu tajuk seterusnya ialah pronouns. Kalau dalam bahasa Melayu dia, pronouns ni ialah kata ganti nama. Kata ganti nama. Jadi apa dia pronoun itu? First kali dia kata dekat sini, we use pronouns to replace nouns. Ya, kita gunakan kata ganti nama untuk menggantikan kata nama. Ya, kata ganti nama ni kita gunakan untuk ganti kata nama. Betul lah. Dan nama pun kata ganti nama, mestilah dia ganti kata nama. And then, dia ada tulis juga, we also use pronouns to avoid repeating the same nouns in every sentence. Yang ini penting. Yang ini penting. Jadi cikgu minta kamu beri perhatian ya apabila cikgu terangkan bahagian ini. Avoid repeating the same nouns in every sentence. Maksudnya, kita gunakan kata ganti nama untuk mengelak daripada mengulangi kata nama yang sama untuk setiap ayat. Ya, katalah kita sedang bercakap tentang kata nama yang sama. Ya, jadi kita gunakan kata ganti nama, kita gunakan pronoun supaya kita tak payah ulang kata nama itu banyak-banyak kali. Ya, contohnya. Cikgu bagi contoh dekat sini ya.
Ali is a very active Ali is a very active student. Ali enjoys playing all kinds of sports, both in and out of school. Ali's favorite sport is badminton and tennis. Ini kena sports are ya. Sports are badminton and tennis. Ali and Ali's friends often meet after school to play sports together. Okay, jadi kalau dekat dalam ayat ini, kalau dekat dalam petikan ini, ya, kamu perasan cikgu gunakan perkataan Ali sekali, satu, dua, tiga, empat, lima. 5 kali cikgu gunakan perkataan Ali. Dan Ali itu ialah kata nama, ya, kata nama. Itu ialah kata nama untuk seorang budak lelaki lah. Jadi untuk kita tidak menggunakan kata nama yang sama berulang-ulang kali, kita gantikan perkataan Ali itu kepada pronoun. Sebab itulah adanya pronoun. Jadi cikgu harap kamu boleh fahamlah ya. Itulah gunanya pronoun. Kalau tak ada pronoun, jadi penulisan kamu jadi macam ni lah. Dia ulang banyak-banyak kali benda yang sama. Okey. Jadi ada 3 ya, sama juga dengan penulisan lain, ada 3 jenis untuk kata ganti nama ya. Untuk kata ganti nama ada 3 jenis, iaitu first person, second person dan third person. First person ialah the speaker, iaitu pencakap itulah, siapa yang bercakap ya. The speaker itu maksudnya pencakap. Dan yang ini cikgu nak minta kamu sambung sikit ya. And kita besarkan sikit. And whomever the speaker is with. Sambung sikit lagi. Tambah sikit dekat situ. And whomever the speaker is with. Maksudnya memanglah kalau untuk first person dia ialah si pencakap, tapi bukannya si pencakap itu seorang sahaja. Jadi contohnya katalah saya dan keluarga saya. Maksudnya pencakap itu kan, pencakap itu ialah sebahagian daripada kumpulan itu. Maka itu ialah first person. Okey ke Nur Zahira? Alright. Itu ialah first person, iaitu the speaker and whomever the speaker is with. Pencakap dan juga sesiapa sahaja yang bersama dengan pencakap. Second person ialah the person being spoken to. Ya, maksudnya orang yang sedang dicakap kepadanya. Maksudnya kalau cikgu sedang bercakap dengan kamu, maka kamulah the person spoken to. Dan dia punya pronoun dia ialah you lah, you. Kemudian third person, neither the speaker nor the speaker talking to. Maksudnya bukan yang pencakap dan bukan juga yang mendengar. Ya, bukan yang bercakap dan bukan juga yang mendengar. Contohnya macam orang lain lah kan, orang lain. Jadi dekat situ kita gunakan macam-macam lah ya. He, she, it, him, her, they, them. Okay.
Dekat sini cikgu nak ada tambah sedikit. Mana dia? Tak boleh tambah table lah dekat sini. Tak apalah. Cikgu nak tambah sedikit. Jadi kalau kamu boleh tulis dekat dalam kamu boleh ikut apa yang cikgu buat ni, kemudian kamu tulis dekat dalam kamu punya kertas tu, bagus juga lah. Sebenarnya benda ni dia boleh dibahagikan lagi ya. Contohnya first person, second person, dan third person. Kemudian ada singular dan juga ada plural. Sama juga singular, plural. Singular, plural. Okey. Apa maksud singular atau plural? Singular ini maksudnya hanya ada satu sahaja. Boleh. Dah siap, nanti cikgu print screen, cikgu hantar dekat dalam grup. No problem. Ya? Yeah? Alright. Tapi dengar dulu cikgu jawab ya. Okay, first kali, singular bermaksud satu sahaja. Plural maksudnya lebih dari satu. Ingat tu je. Singular, single, satu. Ya, plural lebih dari satu. 2 ke, 10 ke, 1000 ke, tak kisah. Lebih daripada satu, plural. Okay. Untuk first person singular, kita gunakan I. Ataupun kita gunakan me. Dua ini ialah untuk first person singular. Kalau untuk plural, kita gunakan we ataupun kita gunakan us. Ya. Maksudnya kalau seorang saja, cikgu orang kata I. Ya. I am. I am. Ataupun this is me. Ya. Me. Saya. Kan? I. Saya. Me. Saya. Seorang saja. Kemudian kalau plural lebih daripada satu, kita gunakan we. Kami. Us. Kami. Ya. We ataupun us. Maksudnya lebih daripada satu lah. Kami, iaitu termasuk dengan saya. Kemudian second person, sama sahaja. You. Singular ataupun plural, tak kisah. Jawapan dia ialah you. Ya. Kalau kamu sedang bercakap dengan seorang pun, kamu kata you. Kalau kamu sedang bercakap dengan ramai orang pun, kamu gunakan you. Kemudian kalau untuk third person, yang ini banyak sikit. Kalau singular male, kita gunakan he. Yang ini kena kecil sikit. Kalau singular male, kita gunakan he. Kalau singular female, kita gunakan she. Kalau yang lain, it. Ya, he, she ataupun it. Kemudian ada lagi lah he atau him. She atau
her. Kemudian it. Kalau untuk plural, tak kisah singular, tak kisah male atau female. Kalau untuk plural, they ataupun them. Okey, yang ini yang lengkap sedikit lah, ya. Yang ini yang lengkap sedikit. Okey. Jadi bila kita nak guna kata-kata ganti nama ini, jom kita tengok kepada dia punya exercise dia. Banyak tak lebih exercise dia? Okey, boleh. Okay, number 1, fill in each blank with a suitable personal pronoun from the box below. Okay, ada 10 soalan, ada 10 jawapan. Alright. First kali, Robert went out to play after he had taken his lunch. Jadi dia punya noun dia dekat dalam ni ialah Robert. Ini dia punya noun dia, ya. Jadi Robert ni ialah nama seorang lelaki. Kalau nama seorang lelaki, nampak tak? Singular male. Seorang lelaki. Dia gunakan he. Ya? He. Soalan nombor 2, nomads are wanderers. Okay, dia punya noun dia ialah nomads. Ada tak pelajar yang tahu apa maksud nomads? Ada tak? Ya, Syazah. Okay, nomads tak apa Zulkhairi, nanti cikgu akan hantar kepada dalam grup tu, ya. Cikgu akan hantar kepada dalam WhatsApp grup tu nanti. Alright. Nomad bermaksud, ya. Nurul Afiqah. Perantau. Ya, perantau, iaitu mereka yang sentiasa merantau lah, ya. Mereka yang tiada tempat tinggal, tiada rumah. Ya, mereka tiada tempat tinggal. Nomads, ya. Nomads are wanderers, ya, and do not have any fixed home. Okay, first of all, kita kena tahu ini dia sedang bercakap dengan seorang perantau ke banyak perantau. Kita kena tahu tu dulu. Dia singular ataupun plural. Ada tak yang nak cuba bagi tahu cikgu? Yang ini singular ke plural? Seorang ke ramai? Plural. Zarfan. Plural. Macam mana kamu tahu plural? Sebab dia ada S. Sebab dia ada S. Okay, very good. Thank you very much. Tak cukup ya kamu tahu jawapan, kamu tahu kenapa jawapan kamu tu betul. Macam tadi kawan kita dia tahulah kenapa jawapan dia betul, ya. Jawapan dia plural sebab dia ada S. Sebab dia ada S, maka dia orang ada banyak. Jadi sebab mereka ada banyak, nampak tak? Plural, maka dan kita sedang bercakap tentang orang lain, perantau. Ya, cikgu bukan perantau dan kamu bukan perantau. Maka kita sedang bercakap tentang orang lain. Maka jawapan dia ialah they, ya. They, mereka. Jawapannya ialah they. Okay. Alright. Next. Susan. Susan. Ada berapa orang? Susan. Satu. Ya, satu sahaja. Lelaki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Maka dia punya pronoun dia ialah Si. I have not seen her. Dia ada dua, ya, sama ada she ataupun her. Kalau macam dekat dalam ayat ini, jawab yang sesuai ialah her. Jadi dia sebenarnya macam tu je. Ya, kamu tengok apa dia punya noun dia, kemudian kamu tengok dia punya jawapan dia. Itu sahaja. Alright.
The gardener told blank not to play near the road, but we did not listen. Tukang kebun itu memberitahu jangan bermain berdekatan dengan jalan, tetapi kami tidak mendengar. Jadi siapa dia punya noun dia? Siapa yang diberitahu itu? Ya, Zarfan. Us. Told us. Ya, told us. Jadi dekat dalam yang ini, dekat dalam nombor 4, dia punya noun dia ialah we. Iaitu kami. Sebab dia punya verb dia ialah told, ya, memberitahu siapa? Memberitahu kami. Macam mana dia tahu? Dia kata dekat sini, tetapi kami tidak mendengar. Alright. Number 5. Okay, tak apa. Yang lain ni cikgu boleh jawab. The old man wanted to cross the road. So I helped him. So I helped him. My friend and I joined the army. We wanted to be soldiers. Sebab yang sedang bercakap itu seorang, my friend dia seorang. Maka dia 2 orang, ya. We. Although whales are mammals, they live in the sea. Sebab whales, ya, banyak ikan paus, lebih daripada 1. Okay, seterusnya. My sister dreamt that she was flying like a bird. The old man. Ini my friend and I. Kemudian number 7, whales. Number 8, my sister. Number 9, I came to your house because I wanted to talk to you urgently. And then my friends made me join them for a drink. Alright. Jadi, itulah kelas kita untuk malam ini. Sebelum cikgu tamatkan kelas, ada soalan tak? Tak ada. Kalau ada soalan, tolong angkat tangan, ya. Alright. Kalau macam tu, sekejap lagi cikgu akan hantar yang cikgu buat ni, ya. Cikgu minta kamu salinlah dekat dalam nota kamu tu, ya. Alright. Okay. Kalau tiada soalan, ya, cikgu tamatkan kelas sampai di sini sahaja. Kita akan sambung lagi minggu hadapan, insya-Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Terima kasih kerana datang kelas. Terima kasih, cikgu. Ya. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Right. Okay.